Kita nak buat satu sesi kalau boleh Cili Kasih Taruk, dan saya sedang menunggu orang yang selalu akan bersama dengan saya dalam Cili Kasih Taruk. Selama beberapa hari ini kita lebih fokus kepada apa yang sedang berlaku dan the escalation of the fight and the war yang secara jelas berlaku di Palestin, di Gaza, di beberapa kawasan di tebing barat. Baru-baru ini kita pun dimaklumkan bahawa sebenarnya apa yang berlaku adalah rejim Israel telah pun mula melepaskan bom fosforus ke dalam Gaza. Dan kena ingat, situasinya adalah daripada tahun 2006, sekarang ini dah 2023, 17 tahun mereka telah pun dikepung dalam apa yang kita boleh kategorikan sebagai penjara terbuka yang paling terbesar di dunia. The biggest open air prison in the world is actually in Gaza. The whole Gaza Strip itu sebenarnya adalah berada di dalam kepungan di mana you cannot come in and go out tanpa kebenaran pihak berkuasa Israel, dan itu pun Rafah border kalau nak masuk pun agak payah juga. Dulu masa saya masuk ke Rafah border pada tahun 2012, kita menunggu 5-6 jam juga untuk kebenaran masuk melalui Egypt tersebut. Sekarang ni saya difahamkan sampai 2 hari waiting time dia, untuk masuk ke dalam Palestin melalui Egypt. So hari ini kita nak bercerita sikit lagi sekali mengenai apa yang sedang berlaku, sebab awareness ni kita kena selalu create, awareness ni kita kena selalu maklum, awareness ni kita kena bagi tahu kat seberapa ramai yang boleh. Saya cuba nak invite ni, tapi mana dia brother kita ni, mungkin dia pun tengah sibuk lah, kadang-kadang dia sibuk dia ni sibuk dan banyak kerja jugalah dia ni kan. So belum lagi, mungkin kejap lagi dia akan masuk kot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syah. Terima kasih kepada yang follow, terima kasih kepada yang bagi macam-macam gift, macam-macam hadiah. Tadi saya baru saja habis selesai live sekejap dengan wife saya Farah Adiba. Kami sedang cuba untuk berusaha untuk mendapatkan Hamzah Dehrawi lagi sekali dalam live kita. Tadi kita gagal, sekejap je kita dengar suara dia. Kemudian dia ada hantar voice message kepada kita. Sebenarnya kawasan berhampiran dengan rumah dia baru kena bom. Mereka sedang bergerak ke arah rumah in-laws dia dan cuba dapatkan internet di rumah pun dah terpotong. So itu di Gaza. So once we get him online, kita akan bawa dia. So terima kasih Zarul Zainul. Salam tuan, boleh tuan, apakah peranan yang boleh ambil oleh negara Islam serantau dan seluruh negara? Saya selalu maklumkan bahawa yang paling penting adalah pertamanya kita kena berdoa. Itu senjata kita dan bullet kita yang paling strong dan paling kuat. Tapi selain daripada doa itu, apa yang kita sebagai rakyat biasa boleh lakukan adalah bercakap, create awareness, selalu bercakap, selalu pass information, selalu maklumkan kepada semua pihak. The more we talk about it, the more we share on social media, the more we create awareness, lebih banyak sebenarnya kita kena mengajar anak-anak kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, family kita dan sebagainya. Itu awareness. Satu lagi yang boleh dilakukan oleh negara-negara Islam, kena bersatu padu, kena bersatu hati, kena sebenarnya menubuhkan pasukan tentera sendiri sebenarnya, sebab ini dah tak boleh dah nak bincang di negotiation table lah ni. Sebab apa yang berlaku sebenarnya most of the time, apabila ada aggression sebegini atau serangan-serangan sebegini atau peperangan-peperangan sebegini, battle sebegini, yang berlaku adalah mereka akan pergi negotiation table dan akhirnya negotiation tersebut atau penyelesaian tersebut selalunya akan memihak kepada Israel, dan from one war to another mereka akan besarkan, luaskan, tambahkan settlement mereka ni sebenarnya adalah peneroka haram lah. 1948 tiba-tiba PBB decide bahawa sebenarnya mereka boleh create the state of Israel. It's a creation, it was never there in the first place. Lihatlah kepada peta-peta, even National Geographic punya peta pada tahun 1947 atau 1946, the whole of what is known as Israel right now was never known as Israel. Dia dikenali sebagai Palestin. So dari segi sejarah mereka hanya tertubuh dan terwujud
melalui PBB pada 1948 dan mereka dah tiba-tiba rasa macam mereka duduk lama di situ. So kalau tadi ada tanya apa yang kita boleh buat, saya rasa negara-negara Islam kalau bersatu betul-betul, kalau berpadu betul-betul, kalau bergabung tenaga betul-betul, pasti insya-Allah boleh sahaja menubuhkan tentera yang kuat dan padu dan ampuh. But as usual, kita pun tahu keadaan geopolitik di sana, dan banyak negara-negara Arab, ini tanpa segan silu saya nyatakan, banyak negara-negara Arab yang sebenarnya merupakan proksi-proksi kepada mereka yang menyokong Israel. Itu pun masalah juga sebenarnya. Saya masih sedang menunggu brother saya ni, terima kasih yang bagi had tu. Ya betul, ramai yang tanya betul ke Farah Adiba tu isteri saya. Ya betul, dia isteri saya. Dan Farah Adiba pun sebenarnya bukan saja isteri, dia juga sebenarnya merupakan seorang peguam berkelayakan undang-undang, tapi dia lebih kepada bisnes lah, dia pandai berniaga, alhamdulillah. Boleh share lagi, boleh maklum lagi, dan terima kasih Najmil Ahmad kerana bagi gift tersebut, had tersebut dan sebagainya. Tak apa, kita bincang dulu apa yang berlaku, tapi di dalam tanah air apa yang berlaku, saya lihat banyak sebenarnya yang mula bercakap, banyak sebenarnya yang mula membuka mata, dan ramai sebenarnya netizen kita yang bersatu padu dalam isu ini dan secara jelas mengutuk segala jenis serangan yang dibawa dan diberikan oleh rejim Zionis Israel terhadap Gaza, dan ramai juga sebenarnya yang menyatakan bahawa serves them right. Kali ini Hamas pula counter dan buat pertama kalinya dalam sejarah menyerang. Selalunya mereka defensif, tapi kali ini mereka menyerang. Yang menakutkan saya itu adalah apabila sekarang ini 2 atau 3 perkara yang saya lihat sedang berlaku. Pertamanya, Amerika mula menghantar jet-jet F-16, 20 hingga 25 jet is currently being dispatched. Navy Amerika sedang bergerak untuk bagi support kepada Israel. Yang itu yang pertama. Kedua, saya lihat bahawa perang ini telah escalate oleh Israel dengan Israel Defensive Force IDF, Israel Defense Force IDF. Mereka mula menghantar bom-bom fosforus ni ke Gaza. Dan ketiga, lebih menakutkan adalah mereka target civilian. Mereka dah tak target dah ketenteraan, mereka memang sengaja target civilian. Saya terkejut juga apabila masih ada lagi di kalangan rakyat Malaysia yang berfikiran bahawa sepatutnya mesti ada two-state solution. Rakan-rakan, two-state solution tu bukannya satu solusi, bukannya satu solution, bukannya satu penyelesaian. Mengapakah perlu ada two-state sedangkan state Israel itu sebenarnya kita tidak boleh terima kewujudannya, kerana memang tidak pernah wujud pun dalam sejarah. Dari segi tawarikhnya, dari segi sejarahnya, dari segi kewujudannya memang tidak ada sebelum daripada 1946-47 tersebut. So, mengapakah mereka di Palestin harus menerima satu lagi state tersebut? That is not a solution at all. Apa yang Palestin minta adalah sebenarnya the only state yang recognize adalah Palestin. Terima kasih yang bagi had. The only state yang recognize adalah Palestin, dan kalau nak duduk di sini, you ikutlah undang-undang kita. Sebab itulah sebenarnya kemerdekaan dan kebebasan yang orang-orang Palestin mahukan. So yang tu kita kena jelas. Kemudian satu lagi senario yang berlaku hari ini adalah di Dewan Rakyat, di Parlimen, kesemua MP-MP nampaknya daripada kedua-dua blok, iaitu pembangkang dan juga kerajaan, bersatu padu, bersatu hati apabila ada usul yang dibawa oleh Timbalan Perdana Menteri mengenai isu yang berlaku atau serangan-serangan yang sedang ini berlaku di Gaza dan juga di Israel. Rata-rata MP atau member parlimen kita faham dan tahu keadaan, dan mereka pun secara bersama mengutuk rejim Zionis Israel
dan juga menyokong dan mempertahan tindakan oleh Hamas dan sayap ketenteraan Hamas iaitu Brigade Al-Qassam. Ramai juga MP-MP semasa pembentangan dan perbahasan di Dewan Rakyat pagi tadi juga pagi tadi dengan tengah hari tadi dan petang tadi juga menyuarakan bahawa kita harus terlibat secara langsung sama ada secara ketenteraan ataupun dengan menghantar bantuan-bantuan perubatan, bantuan-bantuan kemanusiaan dan juga wang ringgit. So ini satu trend yang saya bersetuju dan satu perkara yang saya sokong dan satu perkara yang baik dan bagus. Ini menunjukkan kita di Malaysia ini tidak hanya bercakap tapi kita buat apa yang kita kata. Kita kotakan apa yang kita kata. Terima kasih kepada yang follow, terima kasih kepada yang like dan share. Kenapa negara Arab tak datang membantu? Terima kasih IR Khairi atas soalan tersebut. Saya telah nyatakan tadi isunya adalah berkaitan Khairi ada berkaitan dengan masalah geopolitik yang berlaku di kalangan negara-negara Arab. Kita pun tahu negara-negara Arab ni kebanyakannya mempunyai hubungan diplomatik ataupun hubungan ekonomi dan juga antaranya kita pun tahu juga menjadi proksi kepada mereka-mereka yang kuasa besar the West. So itu pun menjadi masalah sebab ialah Amerika, Israel, NATO, Europe, EU dan sebagainya mempunyai pelbagai pengaruh juga di negara-negara ini. Terima kasih kepada yang bagi hat. So itu jawapan saya hari ini. Saya cuba nak layan lagi, ada tak apa-apa soalan lagi? Ya, akhirnya beliau sampai. Saya telah pun terima invite, harap beliau sampai. Hai, aku seru kau keluarlah sekarang. Ada kat sana? Ada. Masalah Ada. sekarang. Pasal apa dia? Dia pakai speaker kan? Saya tak pakai speaker bang. Saya pun tak tahu kenapa ramai. Orang kata suara saya okey. Tapi bila saya bersama dengan guest, suara tu tak okey. Sebab saya my suara feedback lah. Dengar balik. Okey, saya akan adjustkan supaya tak ada suara Saya tarik benda ni keluar. Mas Salim brother. Hello, test. Okay. Is it better now? Yep. Saya gunakan alat yang awak hadiahkan kepada saya. Dia tak susah untuk live ke? Pelik juga aku. Dia ada ni noise cancellation. Cuba try tengok. Tak apalah Salim, kita boleh bercakap. Tak ada masalah. Apa khabar Salim Iskandar? Sihat Tak sihat lah bos. Tak sihat? Kenapa tak sihat? Macam mana nak sihat? Saya punya live dua Cili Kasih Taruk dengan Salim Iskandar kena block seminggu. Kena block lagi? Ya. Okay, anyway, kita berada dalam sesi Cili Kasih Taruk ini. Terima kasih kepada yang follow kita, terima kasih kepada yang share, terima kasih kepada yang selalu bersama dengan kita. Salim, saya lebih tertarik dengan apa yang berlaku pagi tadi di Parlimen, di Dewan Rakyat. Sesi Parlimen kali ini sebenarnya Cili Kasih Taruk Salim. Sesi Parlimen kali ini sebenarnya 32 hari, 32 days. Dan antara yang akan dibincangkan of course sangat adalah bajet belanjawan yang akan dibentangkan. Tapi tadi ada juga sebenarnya satu usul urgent yang dibawa oleh Timbalan Perdana Menteri berkaitan dengan apa yang berlaku di Israel, apa yang berlaku di Gaza, apa yang berlaku di Palestin. Dan terima kasih APEC 25 kerana like tersebut. Kejap. Kenapa Timbalan Perdana Menteri? Kenapa tidak Perdana Menteri? Kenapa Timbalan Perdana Menteri? Kenapa usul tu tidak dibawa oleh Perdana Menteri, bos? Timbalan Perdana Menteri dalam kerajaan. Jangan salahkan Perdana Menteri. Tak, saya nak tahu kenapa Perdana Menteri tidak bawa. Sepatutnya dia stand tall, dia kena bagi tahu. Sorry lah kalau hakim mahkamah akan dengar apa. Saya tanya betul-betul sebagai rakyat Malaysia, saya tanya. Kenapa tidak Perdana Menteri yang dikatakan 24 jam pakai baju Melayu, okey, yang konon-kononnya Islamik, yang tunjuk dia begitu alim apa semua,
Kenapa dia yang tidak bawa? Ini masalah Palestin tau. Palestin ni sangat dekat dengan di hati Islam, orang Islam seluruh dunia. Dekat India ke, dekat Afrika ke, Palestine is very close to our heart because why? We know our brothers and sisters been tortured there. Kenapa tidak Perdana Menteri yang bawa usul ni menunjukkan kalau benda sekecil tandas pun dia sibuk, dia nak pergi cek, takkanlah benda besar macam ni dia bagi kat Zahid. Jadi saya menjadi muskil. Saya minta maaf lah sebagai rakyat Malaysia. You know, mungkin awak lawyer Rafiq, awak mungkin kata tak ada apalah, okey lah tu kan. Saya bukan lawyer. Saya rakyat Malaysia yang tak tahu cerita ni. Kenapa tidak Perdana Menteri kesayangan kita yang sangat kita kasihi, yang sangat kita cintai, kenapa tidak dia yang pergi usulkan benda ni? Kenapa tidak dia buat satu video mengatakan bagaimana Syed Saddiq menghentam Israel, bagaimana Tun Mahathir menulis artikel beliau ini hari. Ada baca? Ada baca apa Tun tulis? Rafiq? Ada baca? Power Tun menulis di Facebook beliau. Betul. Tun berbeza dengan tindakan berlaku di Parlimen tadi. Saya setuju. Itu satu persoalan yang relevan, satu persoalan yang serius, satu persoalan yang kita semua kena fikirkan. Saya pun agak terkejut juga sebab yang bangun untuk mengusulkan mengenai Palestin dan aggression Israel tersebut adalah sebenarnya Timbalan Perdana Menteri. Saya menganggap ini merupakan satu isu yang penting, satu isu yang melibatkan humanitarian crisis. Dia tak boleh kata hanya isu orang Islam saja, Salim, kerana dia melibatkan serangan ke atas mereka-mereka yang tidak berdaya, wanita, orang-orang kurang upaya, orang-orang tua, kanak-kanak, bayi dan sebagainya, dan is war. So apabila ada perkara-perkara sebegini, seharusnya mesti ada satu pegangan usul yang jelas yang dibawa di Parlimen oleh seorang leader of the nation. Tapi dia telah diberikan, beton tu telah dipaskan kepada Timbalan Perdana Menteri. Betul, saya setuju. Sebagai seorang lawyer, saya kena mengaku dari segi peruntukan peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Rakyat, siapa-siapa saja ahli boleh usulkan apa-apa saja dan betul lah urusan kerajaan, Timbalan Perdana Menteri. Tapi betul lah, Salim, pelik. Seelok-eloknya yang bawa itu adalah Perdana Menteri. Betul. Adakah Salim sebenarnya kerana two-state solution yang diberikan oleh Anwar Ibrahim semasa beliau berada di New York? Siapa yang cakap two-state solution ni? I recognize the state of Israel. Siapa yang cakap tuan? Ini adalah Wall Street Journal tau, benda tu ada. Dan ada dalam Parlimen di mana Khairi telah mengatakan dia mengiktiraf state of Israel. So, dan two-state solution menyatakan benda yang sama. Betul tak betul? I support the state of Israel. Satu. Yang kedua dia kata two-state solution. Adakah relevan tak nombor satu dengan nombor dua ni? Relevan kan? Sebab dia kata I support the state of Israel. Yang kedua bermakna dia kata two-state solution. Well, means to say what? State Palestin dengan Israel bersama sekali. Macam mana kau nak bagi dekat Israel yang ambil tanah daripada Palestin dan menjadi tuan rumah sekarang? How, Rafiq? Lepas tu bila kau dapat peluang untuk menunjukkan yang kau tidak pro pada mana-mana, maka kau tak buat, kau bagi pada deputy kau. Tak ada masalah, kau boleh bagi pada Ahmad Maslan untuk prison pun tak ada masalah. Kau boleh bagi pada mana-mana badut hatta kalau Hulu Langat nak bagi prison pun boleh, tetapi kalau perkara sekecil macam jamban ataupun tandas kau pergi, kau tahu, kau kata biarlah aku menjadi seorang yang memperbaiki tandas dan bumbung sekolah daripada buat mercu tanda yang tinggi-tinggi yang besar-besar. Dia cakap, saya tanya sebagai rakyat Malaysia, saya pelik. Kenapa tidak isu sebesar yang sangat dekat di dalam hati orang Islam seluruh dunia, kau tidak menjadi championnya? Kenapa tidak kau buat satu video kau hentam Israel cukup-cukup? Kau nak tunjuk yang kita ada satu pemimpin yang betul-betul do care. Ya, of course, ini hari dalam Parlimen tuan kata mereka semua bersatu hati. Tetapi DAP pun ada keluarkan kenyataan-kenyataan yang pelik. Lepas tu disokong oleh DAP yang Melayu kata mana ada. Kau lain kali bacalah apalah semua. Ini semua political untuk nak kawal. Aku bencilah. I really hate this, I really berbeza.
Sorry Salim. Setuju juga to a certain extent. Boleh saya ulas sikit? Silakan. Apa yang sebenarnya kita lihat adalah, okey, saya example Lain tadi, teruk Lain teruk. macam Presiden Turki. Boleh dengar ke, Salim? Lag sikit tapi nampak dah okey dah. Silakan teruskan. Okey, macam Presiden Turki tadi, Recep Tayyip Erdogan. Dia very strong. Dia kata, we will stand behind Palestine. 100%. Betul. Okay, so clear. And then kita tengok macam saya kena tabik jugalah. Saya Sadiq very fearless. Saya Sadiq kata as it is. Kau serang kita selama ni, apa salahnya diorang serang balik. So agak steady kenyataan tersebut. Terkejut pasal apa? Saya Sadiq ni seorang muda yang bukannya berpaksikan parti Islam ke, bukan berpaksikan parti yang memperjuangkan orang Melayu ke tak, tetapi dia humanitarian, tapi dia tahu apa yang berlaku dengan Palestin selama ni. Takkan tak tengok saudara Rafiq. Mereka tengah semayang kena pukul. Anak-anak kecil dipukul. Baby mati. Saya ingat lagi gambar yang dia angkat baby dan meninggal tu. Nauzubillah, sedihnya. Hancur luluh hati tau. Ini kita dan cerita kita pasal jangan lupa, sorry Salim, kita jangan lupa juga pada masa yang sama, Tun Dr. Mahathir lantang, dia menulis, dan even ramai sebenarnya daripada negara luar yang mengucapkan terima kasih dan tahniah dan steady kepada bekas Perdana Menteri kita. Beliau, Tun Dr. Mahathir, tulisan lebih angle-nya mudah, iaitu media barat terlalu bias dan media barat ingin mengangkat naratif bahawa kononnya Israel tersebut diserang oleh mereka-mereka yang dikategorikan sebagai puak-puak pengganas, which we know is not true. Tapi pada masa yang sama, kita lihat reaksi Malaysia walaupun nampak ampuh, kuat dan sebagainya, tapi persoalan itu timbul at the same time. Itu yang saya kata tadi, Salim. TPM dan PM, mereka daripada kerajaan. So pada saya dari segi legalnya, tak ada masalah. Siapa-siapa saja boleh bawa usul. As long as it's from the kerajaan, which is a good thing. Dan pembangkang pun bersetuju. Pembangkang pun kata akan bersetuju dengan kerajaan. Cuma satu lagi, Salim. Persoalannya adalah seperti mana saya katakan tadi. Is it because Perdana Menteri yang kita ada sekarang ini berpandangan bahawa jalan untuk mencari penyelesaian hanyalah melalui a two-state solution yang sebenarnya merupakan apa yang dikehendaki oleh Amerika, apa yang dikehendaki oleh Barat, apa yang dikehendaki oleh Israel itu sendiri. Betul. So, itu persoalan yang amat besar. Yang nombor satu sampai dulu sekarang dekat Palestin adalah Amerika menghantar jet F-15, whatever the equipment semua dihantar untuk nak bantu Israel. Jadi timbullah persoalan sekarang ni. Kita rasa sebagai rakyat Malaysia lah sebagai rakyat Malaysia yang dengar macam-macam cerita, kenapa PM kita tak berani nak bagi komen dalam video ke, satu statement yang keras, bukannya ambil apa yang ditulis oleh Kementerian Luar dan copy paste tampal aja dekat dia punya status tu. The excerpt daripada situ dia ambil dan letak je. Bukan macam tu. Kita nak something yang konkret daripada PM. Dia mengatakan, jangan korang hajar Israel. Leave our brother Muslim brothers and sisters of Palestine alone. Okay? Macam tu baru kau jadi great leader. So sekarang ni, saya sebagai rakyat Malaysia, saya nampak ini semua plastik, bos. Ini semua plastik. Maaf cakap lah. Macam mana ni? Cuba fikir rakyat Malaysia, ada 717 orang ni. Cuba kamu fikir, tengok. Aku bukan nak menghasut ke apa, tidak. Sebagai hamba Allah yang sangat lemah, yang tak dapat buat apa pun, tengok brother and sister, kita punya saudara se-Islam kita sedang dibedil, sedang diseksa di sana. Apa kita boleh buat? Melainkan kita kata selemah-lemah iman kita adalah melalui lidah kita. Kita tentang melalui lidah kita. Betul? Tapi kalau lidah kita pun kau tak boleh tentang, takkan sekarang kita nak tahu dalam PM adalah hati dia. Tentang. Cakap nanti bahaya. Dalam hati je tentang. Itulah masalah dia. Saya minta maaf lah. Ini saya punya pandangan lah, Rafiq. Rafiq, kau jangan marah. So itulah saya kata. Aku takkan marah dengan siapa-siapa. Sebab pandangan itu, that's your right.
kita di Cili Kasih Taruk ni memang kita bersetuju. Semua orang ada pandangan. As long as kita utarakan pandangan itu dengan cara yang betul, ikut rules undang-undang, kita bersetuju. Kita boleh lakukan pandangan tersebut. Tapi betul lah Salim, dia menimbulkan satu persoalan yang bermain dalam kotak fikiran kita. Why is such an important issue like this? It should have been carried by the Prime Minister. It should have been championed by the Prime Minister. It should have been marshaled by the Prime Minister. Yes, gang. Betul. Kan? Itulah dia. So, Yes. dan saya kesian juga bila saya tengok live persidangan Dewan Rakyat tadi, saya kesian juga sebab bila TPM bangun dan bercakap, ramai yang hentam dia online. TPM ni. Ramai yang hentam dia online. Ya, maknanya rakyat Malaysia pun masih fikirkan pasal DNA dia kan. Sampai sekarang tak selesai lagi, macam Dia makin takkan boleh bersih siasat punya di lagi mata dan, rakyat. dan sebagainya. Yeah, you lag. Syafiq, Rafiq, you lag. You lag, brother, you lag. Your line, lag. You lag, Ada orang, macam ya, lain kita memang akan lagging selalu. sebab kita ada menteri yang paling bijak. Ada yang menyatakan, ada orang kata kat sini Salim, pemimpin besar Hamas rapat dengan DSI banyak kali berjumpa. Dan Alhamdulillah, baguslah kalau berjumpa. Saya tak minta dia berjumpa pun, saya minta dia kalau bercakap jumpa. je. Tapi kalau tak berani bercakap, Hamas punya tu kesian, Hamas tu. Tak tahu siapa yang kena cuka dengan siapa lah kan. Tapi saya sedih lah. Saya gelak ni dalam saya sebenarnya menangis ni. Saya gelak dalam tangisan. Sebab apa? Saya harapkan Perdana Menteri saya, walaupun saya tak mengaku dia Perdana Menteri saya, tapi still dia Perdana Menteri Malaysia kan. Sepatutnya dia jadi champion dalam isu ni. Takkan semua benda dia boleh buat jadi hero dalam hal ni dia mestinya. Betul tak? Itu saya cakap. Kalau benda perkara sekecil jamban, tandas, dia boleh nak kata dia nak jadikan tandas 5-star hotel walaupun sekolah tu bangku dia patah apa semua, tapi tandas mesti mau cantik. Saya tak tahu apa saya. Ni satu ada sikit pelik juga. Bukan semua. You jangan silap faham Rafiq, saya minta maaf cakap Tandas tu dia cerita macam satu Malaysia bersekolah dah tandas cantik. Tidak. You pergi tengok you bersekolah dengan anak tu tandas tu cantik dah belum? Belum bos. Tidak. 1-2 sekolah dia buat cantik, lepas tu dia kata, semua satu Malaysia sudah cantik tandas lah. Inilah masalahnya. Dia suka jamban. Bang Salim, ya betul. Apa nak buat? Nanti kita cakap banyak-banyak kan kena panggil. Tapi tak apa. Kena panggil pun okey. Sebab kita dah report polis dah. Pasal hal apa? Kes yang apa ya? Kita nak cerita pasal apa? Israel ke ataupun kita nak cerita pasal lain sekarang ni? Boleh kita akan cerita pasal pelbagai perkara. So, Cuma sebelum kita masuk pada isu kedua yang kita nak bincangkan berkenaan dengan apa yang laporan polis semalam di Dangwangi, kita nak finish isu ini dengan satu lagi perkara yang saya nak minta bantuan semua yang follow kita, semua yang berada bersama kita, semua yang melihat kita hari ini. Saya nak maklumkan supaya Malaysia bantulah dengan apa cara sekalipun. Kalau kita ada sumber kewangan, hantar. Kalau kita ada tenaga nak buat live TikTok, create awareness, buat. Kalau kita boleh bercakap dengan jiran-jiran, rakan-rakan kita, ingatkan diorang tentang pengorbanan mereka-mereka yang mempertahankan Masjidil Aqsa dan juga Tanah Suci Palestin, buat. Kalau ada kawan-kawan di Gaza atau kawan-kawan di negara-negara Arab yang mereka mungkin boleh masuk ke Gaza dan membantu dari segi ketenteraan, keamanan dan perlu bantu, diorang bantu. Dengan apa cara sekalipun. Dan yang paling penting, saya nak minta rakyat Malaysia untuk maklumkan jiran anda di sebelah kanan, jiran anda di sebelah kiri, family anda, di mana-mana pun, kawan-kawan anda, office mate anda, rakan-rakan anda, Facebook friends anda atau mana-mana social media friends anda, jangan percaya dengan dakwah media pro barat yang sedang dimainkan, iaitu dakwahnya adalah bahawa serangan ke atas Israel ini, you lag balik. Serangan ke atas Israel ini adalah serangan yang sebenarnya dilakukan oleh pengganas. Serangan ini bukan oleh pengganas, serangan ini adalah oleh Brigade Al-Qassam dan merupakan sayap ketenteraan kepada Hamas. Is it better now, Salim? Suara saya? Ya. Okey.
Dan sebelum nak So, tutup ni, hmm, ni, isu Israel dengan Palestin, Ana mau tambah sikit lah. Ana mau tambah sikit, boleh? Ente izinkan Ana boleh, tambah boleh, sikit? boleh. Baik, begini. Boleh. Ana mau pesan sama ini orang-orang UMNO, bahwasanya ente semua sudah tengok bagaimana ini VM tak berani mau cakap pasal itu Israel. Maka Ana meminta ente semua fikir tidur baik-baik ni malam, ente fikir perlu kan ni macam. Ente fikir baik-baik, ente ada 26 unta, campur dengan 4 unta, ada 30 unta. Ente kena buat satu keputusan yang sangat baik demi negara. Itu saja Ana mau pesan. Sekian, terima kasih. Silakan. Berkenaan dengan isu Israel ni juga dan Palestin, saya rasa kita pun sebagai rakyat Malaysia kena visit balik apa yang dinyatakan oleh PMX semasa beliau berada di New York dan beliau berada di United Nations General Assembly, dan ucapan yang beliau berikan tersebut. Ucapan yang antaranya Nazri Aziz labelkan sebagai mengembalikan kekaguman Malaysia di mata dunia. Antara ucapan yang dikatakan sebagai membawa kemenangan kepada pihak Malaysia, antara ucapan yang dikatakan menerima tepukan paling hebat daripada tukang-tukang tepuk dan isteri masing-masing yang dibawa ke United Nations tersebut. Yang dibawa import. Okey. So antara yang dinyatakan dalam speech selama 15 minit tersebut adalah walaupun satu nada lebih kepada mengutuk serangan-serangan ke atas orang-orang yang terperangkap di Gaza dan juga Palestin, tapi pada masa yang sama menyatakan bahawa jalan penyelesaiannya adalah two-state solution. Two-state solution ni, saya nak minta semua orang untuk pergi cari Google, online dan sebagainya, buat research sendiri, jangan percaya apa yang saya kata, cari National Geographic Map 1947. National Geographic Map 1947, Map of the World, National Geographic 1947, cuba cari ada tak Israel? Atau apa yang anda lihat sebenarnya adalah Palestin. So bagaimana nak menerima two-state solution sebagai penyelesaian bila orang yang dijajah itu hang paksa dia untuk terima bahawa negara itu wujud. It is absurd untuk menyatakan bahawa penyelesaian kepada apa yang sedang berlaku dan telah pun lama berlaku di Gaza, di West Bank, tebing barat dan kawasan-kawasan occupied territories of Israel tersebut, penyelesaiannya adalah two-state solution. Kalau nak cari two-state solution, then it is not a solution at all, kerana ia sebenarnya menyatakan pendirian. Siapa-siapa yang menyokong two-state solution menyatakan pendirian bahawa Israel itu wujud, sedangkan kita semua tidak ada sebarang hubungan diplomatik dengan Israel. Tak percaya? Bukalah pasport anda sekarang. Takkan jumpa. Anda akan clear. Memang kita tidak ada sebarang hubungan diplomatik dengan Israel. Salim, ingat lagi tak Salim? 1990-an atau ya. 1947. Ada ke Israel kat situ? Tiada tuan. Tiada. Yang Tiada ada Israel. Palestin, betul? Palestin, betul. Palestin penuh, besar, cantik. Cantik. Dead Sea tengah-tengah. Oh, Dead Sea, Laut Mati. Laut Mati Laut Mati ni pun ada cerita kunyit juga, bos. Okey, tak apa, teruskan. Okey, so maknanya siapa-siapa yang memberi usul two-state solution atau siapa-siapa yang memberi usul bahawa penyelesaiannya adalah untuk menerima Israel as a state, maka mereka adalah pro-Israel, mereka adalah pro-Amerika, mereka adalah pro-Barat, mereka berpandangan liberal. Ini pendirian saya. Dan ini yang saya nyatakan sebagai hujah saya. Kerana bagaimana mungkin kita boleh menerima bahawa orang yang telah lama menjajah kita dan dihantar ke situ oleh PBB pada masa yang sama melalui resolusi 1948, tiba-tiba dia jadi sama taraf dengan kita. Doesn't make sense. Nope. At all. Doesn't make sense at all. Kan Salim? So yang itu saya nak make it very clear lah. Saya nak make it very clear. Betul, saya setuju. Cili kasih taruh Salim. Cili kasih taruh. Cili kasih taruh. Saya takkan terima Israel. Saya tak nak dua state semua tak nak.
itu adalah Palestin 1947, maka Palestin dah ya. Okey? Tak kisah Amerika cakap apa. Dan paling sedih bila Amerika cakap ada kat sini yang masih terikut-ikut dengan Amerika kan. Inilah masalahnya. Bila tengok, saya rasa sedih lah. Saya sedih sangat lah. Saya sedih dan saya takut lah. Saya tak faham macam mana orang UMNO. Dan Orang UMNO tak rasa satu apa lagi ke? isu yang kita nak bincang malam ni, sekejap je kalau boleh kita nak bincang, adalah apa yang kita telah buat semalam di Dangwangi. Semalam seperti mana semua tahu dan media pun dah pick up, sekumpulan aktivis dan juga pengkritik dan influencers telah hadir ke Balai Polis Dangwangi membuat laporan polis berkaitan dengan apa yang mereka label dan kategorikan sebagai intimidasi, Ya. sebagai cubaan-cubaan untuk zip the mouth of the critics, Ya. cubaan-cubaan untuk menakutkan dan create fear kepada mereka-mereka yang bercerita mengenai dua penghakiman terhadap PMX yang tiba-tiba dikatakan sebagai boleh Qazaf. dikenakan tindakan qazaf. So semalam mereka telah hadir sebab selama 2-3 minggu ini sebaik sahaja apa yang berlaku dalam Dewan Rakyat, tarik balik Putrajaya menyatakan saya yakin Tambun itu pelewat, statement yang dibuat, kemudian ada pergerakan oleh mereka-mereka yang dalam setiausaha atau kumpulan setiausaha kepada kerajaan perpaduan nak seru supaya speaker ambil tindakan terhadap Putrajaya. Kemudian ada juga setiausaha menteri-menteri disuruh untuk bersatu padu oleh ketua setiausaha politik Perdana Menteri untuk buat tindakan yang sama, beri amaran speaker, dia nak minta speaker buat amaran kepada Putrajaya, bersangka jahat, berniat jahat dan sebagainya. Tapi saya heran, sepatutnya yang betul-betul jawab head on apabila Putrajaya menyatakan sebegitu adalah sebenarnya Tambun. Tapi Tambun nampak macam dia relax, tak mempertahankan diri, dia selamba. Kan? So itu yang menimbulkan situasi, dan bila perkara-perkara itu berlaku, ramailah influencers, orang yang komen-komen di social media bercerita tentang perkara ini, dan antaranya adalah orang-orang seperti siapa? Salim sendiri kan upload penghakiman tersebut kan? Ya, saya dah upload Penghakiman Mahkamah tersebut. Persekutuan. Betul. Okey. Betul. YB Dan Viral tiba-tiba dia macam cakap. Okey. YB Viral dia cakap, ini hari Putrajaya ponteng parlimen. Saya tak tahu lah ponteng ke apa ke. YB Viral, dia ponteng ke? Mina kipas Lena tidur, tak tahulah kenapa YB Viral tu. So apa nama dia? Putrajaya tak adil ni hari. Tapi betul lah, saya sangat pelik. Sebab polis panggil kita atas benda yang telah dijatuhkan hukuman, yang sudah ada alasan penghakiman. Betul lah Rafiq? Am I right what I'm saying now? Okay? Betul, Kita alasan penghakiman, betul. Setiap satu-satu perkataan, satu-satu ayat, petikan ayat penghakiman, alasan penghakiman telah dibuat oleh sahabat kita iaitu Syafiq Halim untuk apa, sebagai poster untuk menjadi rujukan kepada kita semua. Jadi benda tu semua, kenapa bila orang sebut kaki liwat ke apa semua kau nak marah? Benda tu betul. Ianya ada dalam alasan penghakiman. So, kalau rasa macam tak boleh tahan nak kena kutuk dengan orang, the best thing is don't become a leader. For me, it's very simple. Very simple. You cannot shut everybody's mouth, you know. Kau nak tutup berapa juta, 32 juta, 36 juta rakyat Malaysia punya mulut. Nak panggil kau macam tu. Cannot, brother. Fact is fact. I'm so sorry lah. Jangan marah lah ya. I mean, memang betul lah. Kita pun tak nak juga kita, PM kita ni ada masalah dengan benda-benda macam ni. Tapi nak buat macam mana? It is what it is. Bak kata Donald Trump, you know, it is what it is. Tapi hairan kerana mereka-mereka yang dalam isu ni mudah je Salim, dalam isu ni mudah saja. Ada satu grup yang akan mempertahankan PMX, dan akan ada satu grup yang akan menyatakan bahawa you tak
boleh tahankan dia daripada segi itu kerana mahkamah telah dapati dia bersalah. Ini je isu dia. Alright? So, agak hairan apabila grup yang mempertahankan penghakiman atau mempertahankan dapatan mahkamah atau mempertahankan keputusan mahkamah tiba-tiba dipanggil untuk siasatan. Tiba-tiba menjadi subjek siasatan. Dan yang buat laporan tu pula terhadap mereka-mereka yang mempertahankan ini sebenarnya adalah siapa, Salim? Siapa? Yang buat laporan. Yang buat Setiausaha laporan-laporan terhadap yang AMK, Setiausaha Politik AMK, ahli muda keadilan, ahli mangkat keadilan kan bentar. So ini semua orang-orang parti amanah. Angkatan Muda Keadilan. Angkatan Muda Keadilan, sorry. Ahli muda pula, Angkatan Muda. Aku tak tahulah, aku tak minat sangat nak tahu pasal parti dia ni pun. Aku geli. Because aku geli lah. Aku memang geli. Aku minta maaf sebagai orang Islam ni, aku geli. Bila aku dengar benda-benda macam ni, semua aku geli. Aku memang geli. Itu akulah, personally aku kan. Nabi tak mengaku umat, oi. Jangan buat gila. Tu je cerita dia. Okay? Jadi, bila korang nak pergi buat apa, saya pelik lah Rafiq. Siap set poll PM, BMX ni set poll dia, iaitu Samsul Iskandar, Akin tu. Dia pergi usulkan kepada speaker supaya digantung parlimen, digantung ahli parlimen Putrajaya selama setahun. Kau siapa weh set poll? Situasi politik ni lantikan politik je. Kau apa cerita kau nak bagi macam tu? Dan katakan ada sahabat kita yang pertikai benda ni, katakanlah dia masuk lepas tu dekat parlimen, speaker tiba-tiba decide, dia kata korang tak boleh cakap pasal benda main belakang ataupun alasan penghakiman berlakunya liwat apa semua ni sebab saya tak mau. Jadi kalau kamu kata ni semua ni kazaf. Jadi kalau speaker dia usul, dia ruling macam tu, maka rosaklah kita punya penghakiman, alasan kehakiman untuk semua kes-kes kazaf, semua kes-kes zina, kes-kes apa, bukan zina, kes-kes rogol apa semua dia akan kata, tak ada 4 saksi kazaf ni. So aku perlu dibebaskan. Jangan buat gila lah weh. Benda sudah terbukti di mahkamah. Dia sudah makan, apa kata orang, dia sudah menjalani hukuman pun. Ada sedikit hukuman tu telah diampunkan oleh Yang di-Pertuan Agong atas recommendation daripada Lembaga Pengampunan. Betul Rafiq? Betul? Ya. Betul. Jadi kamu nak cerita apa lagi nak pusing? Saya nak tanya sikit lah Rafiq. Dia kata kazaf apa semua. Saya cuma terfikir macam mana air mani boleh berada dalam dubur. Air mani ni bukan air kencing tau Rafiq. Kau boleh ambil suka-suka sekejap je. Air mani perlukan rangsangan, simulasi. Dia perlukan, sampai climax untuk benda tu keluar. Dan adakah air mani tu telah dihantar oleh semasa mungkin tertuduh di tengah tidur telah dilancapkan sehingga keluarnya air mani. Minta maaf lah, benda ni bunyi kasar tapi it's scientific kita nak cerita ni. Lepas tu dihantar melalui pos laju ke Lalamove ke, waktu tu Lalamove tak ada. Shopee pun tak ada, Express pun tak ada, Grab pun tak ada. So tak tahulah pakai apa. Lepas tu dihantar, lepas tu diambil, diletak 4 cm dalam dubur. Ni apa macam cerita gila ni? You faham tak faham? Hampa jangan buat lawak lah. Hampa dah lantik. Dah lantik seorang yang ada masalah macam ni. Kita kena terima. Yang paling best, negara yang kita dah hantam sekarang, Israel, yang dia tak berani nak bagi komen tu, mereka pun tak berani nak ambil orang-orang yang ada masalah macam ni. Betul tak betul Rafiq? Sama ada Amerika ataupun Israel, dia tak ambil pemimpin dia daripada kalangan-kalangan yang ada masalah dengan bekas banduan yang masuk kerana ada kes meliwat ke apa ke. Tak ada. Isu dia macam ni. Isu dia paling besar apabila ada orang cuba, macam mana saya nak kata ni nak menyucikan supaya semua orang faham. So saya nak mudahkan pemahaman semua orang. One of the reasons why kita buat Cili Kasih Taruk ni adalah supaya kita nak fahamkan orang dengan fakta dan fahamkan orang dengan sejarah dan fahamkan orang dengan perkara-perkara yang sebenarnya berlaku, bukannya reka-rekaan. So dia macam ni tau. Ramai yang salah faham dengan konsep pengampunan yang diperolehi pada tahun 2018 yang diberikan seperti mana Salim nyatakan tadi kepada Anwar Ibrahim hasil kerja dan usaha Lembaga Pengampunan. Pertama, lihat kepada Perlembagaan Persekutuan. Kuasa untuk memberi pengampunan, lega hukum dan sebagainya
ada pada Duli Yang Maha Mulia Tuanku kalau benda itu berlaku di Kuala Lumpur. Kalau benda itu berlaku di negeri-negeri lain, maka Ya. ianya adalah jatuh kepada budi bicara dan kuasa yang diberikan kepada Sultan negeri masing-masing. Alright? Okey. Pertama. Okey. Kedua, adakah pengampunan itu akan sebenarnya menghapuskan dosa atau sebenarnya menghapuskan perkara yang berlaku? Perkara yang berlaku tersebut tidak boleh dihapuskan kerana ianya telah berlaku. Dan dosa tidak boleh diampunkan kerana yang boleh diampunkan, yang mengampunkan dosa itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Jalla wa Ala, Allah yang paling tinggi. Hanya Ya. Allah yang boleh buat begitu. Ketiga, keputusan dalam kes Buz Azam berkenaan dengan pengampunan ini telah dibawa sehingga tahap Mahkamah Persekutuan. Yang Amat Ya. Arif Tunku Maimun, yang merupakan sekarang ini Ketua Hakim Negara, telah dengan jelas menyatakan bahawa dokumen berkenaan dengan pengampunan tersebut tidak sebenarnya mengenepikan atau bercerita tentang mengenepikan sabitan. 13 So, Januari apa yang 2022. berlaku? Ya. Apa yang berlaku sebenarnya adalah, if we put all of those facts together, maka pengampunan yang diberikan pada 2018 tersebut hanyalah semata-mata membenarkan Perdana Menteri yang sekarang ini PMX untuk bertanding di Port Dickson. Ya. Mengapa saya katakan begitu? Sebab bila ada pengampunan, maka dia dikira seolah-olah dia telah diampunkan. Itu yang menjadi syarat tersebut untuk dia bertanding. Lihat kepada, tak silap saya, perkara 48 Perlembagaan Persekutuan. Kelayakan untuk bertanding atau kelayakan untuk jadi seorang ahli parlimen. So, when we put all of these facts together, maka kita akan lihat bahawa akhirnya keputusan-keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Liwat 1 dan kes Liwat 2 dan juga keputusan berkenaan dengan challenge terhadap pengampunan oleh Buzir Azam tu membuktikan bahawa perlakuan homoseksual masih ada berkaitan kes tersebut, berkaitan pertuduhan tersebut. Dan kita tak boleh simply say bahawa because there is a pengampunan, therefore dosa itu dihapuskan, therefore perkara itu tidak berlaku. It doesn't work that way. Benda yang paling simple saya nak bagi adalah, let's say ada orang bunuh orang lain dan kemudian dia diampunkan, which is a prerogative of tuanku ataupun sultan mana-mana negeri. Adakah kita ingin menyatakan dengan pengampunan tersebut maka pembunuhan itu tidak berlaku? Kalau pembunuhan itu tidak berlaku, maka mangsa itu sepatutnya hidup. Ya. Betul. Betul. Saya nak bagi Rafiq dengar sikit. Petikan klip ni ya. Rafiq, boleh? Ya. Izinkan saya. Ya. Ampunkan, tak ada satu dosa pun yang tertinggal sekarang ni. Rekod dia clean. Tak ada satu dosa pun yang tertinggal sekarang ni. Rekod dia clean. Dia telah Na'udzubillah min zalik. Kenapa jadi gila macam tu, Rafiq? Ini yang saya katakan, kita menghadapi masalah dari segi ketaksuban. Ya. Kita menghadapi masalah dari segi terlalu mengagung-agungkan seorang pemimpin. Atau adakah sebenarnya kita mempunyai satu masalah rasuah dan penerimaan wang yang amat besar di dunia ini, di Malaysia ini, sehingga sanggup melakukan apa sahaja demi wang. Ya. So, mengampunkan dosa tu, this is our akidah tau. Kita kena faham bahawa sebenarnya yang mengampunkan dosa itu hanya kuasanya pada Allah saja. You cannot as a normal human being go out and say, oh, because dia dapat pengampunan maka dosa dia telah dicuci.
Kalau you kata dia dapat pengampunan, dia layak bertanding, okay fine. Kalau you kata dia sebenarnya tak bersalah lagi dah, tak ada rekod lagi sebab dia dah diketepikan dapat ampun, okay saya boleh terima lagi. Itu argument you lah. Saya pun ada argument saya macam saya nyatakan tadi. Tapi to go to the extent menyatakan bahawa dosa tu dah dihapuskan, tak pernah lakukan dosa, wow, salah ni. Nah, itulah dia. Itulah gila yang sedang diajar, yang sedang disebarkan di kalangan mereka ni. Saya cukup pelik lah Rafiq. Saya cukup pelik dan saya rasa sangat, saya sebagai rakyat Malaysia saya tak boleh terima benda ni. Maka selemah-lemah iman saya adalah dengan berbuka mulut dan bercakap, dan disebabkan itu 2 akaun TikTok saya telah di-ban ini hari selama seminggu. Saya tidak boleh pergi live. Okay. Mereka telah melakukan satu report. Jadi saya tak boleh nak cakap. Tapi saya duk cerita, saya kata itulah masalah dia. Bila kau taksub yang gila macam ni, kita nak buat macam mana Rafiq? Apa yang kita boleh buat sebagai rakyat Malaysia? Dia bukan sahaja kepada bukan sahaja kepada influencer-influencer atau penyokong-penyokong pentaksub-pentaksub. Saya terkejut kerana ada sebahagian daripada mereka merupakan menteri-menteri atau mereka-mereka yang menjadi menteri. Yang ada juga menteri-menteri yang menyatakan, oh, kalau ada siapa-siapa yang ada masalah dengan isu-isu berkaitan penghakiman dan orang yang bercakap pasal penghakiman dan juga peliwat dan sebagainya, okey, boleh. Kita akan bantu mereka pergi ke Majlis Agama Islam Wilayah dan buat report Kazaf dan sebagainya. Betul. Sedangkan Menteri Agama Naim, saya tengok dia telah bagi peruntukan jenayah syariah wilayah persekutuan, Kazaf itu hanya untuk isu-isu berkaitan ataupun dakwaan-dakwaan berkaitan zina. Zina ini pula adalah perlakuan haram yang melibatkan lelaki dan perempuan. Ya. Zina Kazaf tidak cover kepada liwat. Kalau menurut peruntukan jenayah syariah Kuala Lumpur atau wilayah persekutuan 1997, tak silap saya. Minta maaf kalau saya silap. Tapi look up the law, tengoklah undang-undang, dia tak cover kepada perkara berkaitan dengan liwat tersebut. Oleh kerana itulah, kalau tidak silap saya tak ingat tahun dia bila, tapi Mahkamah Rayuan Syariah telah memutuskan sedemikian rupa apabila isu Kazaf ini pernah dibawa oleh PMX kan, Salim? Ya. Terhadap Tan Sri Syafiq Abdullah dulu. Betul. Is it? Yes. Dan telah pun dibuang. Telah dibuang sebab Kazaf tidak meliputi kes liwat, hanya untuk kes zina sahaja. Itu alasan penghakiman yang telah diberi. Alasan penghakiman. Benar. So, rakyat Malaysia cuba fikirkan macam ni. Jangan bercakaplah bawa 4 saksi dan sebagainya. Sebab apa yang berlaku sekarang ini adalah keputusan Mahkamah Persekutuan itu jelas. Dan keputusan Mahkamah Persekutuan itu hanya akan kekal selama-lamanya kecuali mana sekiranya ianya diketepikan dan atau diketepikan atau ditolak ataupun tidak diterima pakai oleh satu lagi keputusan mahkamah. Selagi itu tidak berlaku, selagi itulah alasan penghakiman itu akan kekal dalam jurnal-jurnal undang-undang dan akan jadi bahan bacaan kepada peguam dan juga orang awam. Dari sini kita selalu dalam Cili Kasih Taruh ingatkan, jangan percaya apa yang kita kata, tapi semak dengan fakta yang ada. Betul. Ya. Kita tak suruh korang telan bulat-bulat. Pergi semak, pergi siasat, pergi tanya dengan ulama-ulama, dengan ustaz-ustaz, pergi. Itu dia. Okey, Kazaf, jangan duk cerita Kazaf. Benda hukum dah jatuh dah pun, dia dah jalani hukuman pun, tinggal sikit lagi telah diampunkan, hukuman saja. Bukannya tu sebab terang-terang Tunku Maimun bagi tahu ianya tidak mengenepikan perbuatan tersebut. Betul, Rafiq ya? Itulah cerita dia. Jadi tolonglah. Jadi korang apa korang nak malu apa bosku? Dah memang dia macam tu, kau mau terima kan? Kau mau suka kan? Dah lah, kenapa nak pusing-pusing pula cerita? Korang malu kan? Bukan apa, sebagai rakyat Malaysia lah Rafiq ya. Saya terfikir, saya ni bukan lawyer Rafiq. Rafiq lawyer. Saya ni lawyer buruk kan Rafiq? Saya lawyer buruk yang handsome lah Rafiq ya. Handsome tau. Jangan main-main. Handsome tau. Okey. Ada yang kata aku ni macam Jack Black, ada yang kata aku ni macam Awi.
But it's okay. Apa yang saya nak bagi tahu, bahawasanya kamu kena terimalah sebab dia dah jadi PM, tetapi dia PM bekas banduan, dia bukan Madiba ataupun Nelson Mandela seperti mana ditanya oleh wartawan tentang ekonomi madani, tetapi dijawab dia cerita pasal Madiba, Nelson Mandela dan kan apa nama dia dan dia apa cerita pasal Titanic apa semua kan. So masalah dia sekarang ni, kejap saya fikir jam ni dia memang nak kena pukul dengan saya lah. Masalah betul lah. Nah, dia bising. Sorry ya Rafiq, minta maaf ya, mengampunkan Apa? saya. Sila. Okey, dah Sila. saya tahu. Jadi apabila sebagai rakyat Malaysia saya tengok benda ni, suara saya clear tak Rafiq? Clear. Clear Okey. Jadi saya terpanggil lah, saya terpanggil macam kita ada PM yang memang bekas banduan yang telah terbukti kesalahan dia melibat lelaki, okey. Ini dalam alasan penghakiman. Jadi kenapa korang nak apa nama dia nak marah sangat? Oh, mungkinlah Rafiq sebagai rakyat Malaysia yang baru saja mencari telur dengan beras tadi saya pergi mencari telur dengan beras tadi. Mungkin kamu marah sebab dia tak ada deliver, sedangkan benda-benda sekecil telur pun tak ada. Sampai sekarang tak ada telur ni Rafiq. Telur tak ada Rafiq. Saya ada upload dekat saya punya apa nama TikTok tadi, saya cari, saya kata saya dah pergi 2-3 tempat. Rafiq, takkanlah kerana telur saya kena pergi 10 tempat Rafiq. Nak cari telur, nak makan telur ni. Sudahnya makan nasi pegang telur sendirilah Rafiq. Rasa ada telur, ada. Itu je lah aku buat. Apa aku nak buat lagi? Gila apa mereka ni? Betul tak betul? Lepas tu sekarang ni dengar ceritanya NSK dekat Kota Damansara tadi, telur biasa tak ada, dia ada telur yang selenium. Telur selenium ni aku pun tak tahu apa benda selenium ni. Dia kata telur ni, this telur is a bit apa nama dia? Apa nama dia mahal, RM17 satu crate satu crate ada 30. Dan telur tu pula, telur mahal pun Rafiq, kau tak boleh beli suka-suka hati kau. Dia bagi satu orang 5 crate saja boleh beli, 5 crate saja. Ini telur mahal tau, bukan telur biasa. Bermakna lepas tu gula pun sama, gula hanya boleh beli 5 saja. Tak boleh beli lebih pada 5 1 kilo tu. Okey? Jadi kita sekarang ni kenapa tiba-tiba sekarang Rafiq? Garam pun on the way sekarang ni, tengah nak ada masalah garam ni. Bawang is coming soon. Jadi kenapa kita jadi macam ni? Kenapa kita jadi macam ni Rafiq? Kenapa kita makin lama makin shortage of this basic food apa semua ni? Why? Sedangkan ketika pandemik yang begitu teruk, yang satu dunia lockdown, makanan masih ada Rafiq. Rafiq makan tak masa tu? Makan tak masa pandemik tu? You tak boleh keluar tapi makanan you ada tak? Tak putus kan? Cukup kan? Jadi InsyaAllah. kenapa sekarang tak ada? Jadi sebagai umat Islam yang kita percaya pada qada dan qadar, yang kita taat pada perintah Allah ni kan, maka kenapa bila jadi benda-benda ni semua? Adakah ini satu kifarah kerana kita salah pilih? Adakah ini satu Allah nak tunjukkan kita kenapa jadi macam ni apa semua? Benda yang simple tau. Ini menjadi persoalan. Saya tidaklah kata saya nak tuduh apa-apa, tetapi sebagai orang Islam kita kena percaya akan benda ni. Dan yang bukan for non-Muslim, dia percaya pada apa? Karma. Ya Rafiq, karma karma. Karma ni maknanya good, you do good thing, you get good thing, you do bad thing, you get bad things. We are getting a lot of bad things now. Why? Dah lah kau macam tu, bekas banduan, lepas tu you can't even manage the country. Bila ada berlaku isu Palestin apa semua, kau tak berani nak cakap. Jadi saya nak cakap pun tak seronok tau. Saya rasa sedih lah, saya rasa terlampau menyayat hati lah. You know, walaupun saya ditekan, line telefon saya disekat apa semua, tapi saya tak marah sangat tau. Tapi saya marah apabila engkau gagal demi gagal tau. Kau gagal dalam semua benda sekarang ni tau. Barang-barang asas semua pergi. Lepas tu kau pergi cerita pasal tandas, kau pergi cerita pasal benda-benda yang bukan-bukan apa semua. Macam mana ni Rafiq? Ini aku kata, Cile kasih taruh. Dia merupakan masalah macam saya kata tadi, apabila kita terlalu taksub dengan kepimpinan sehingga kita tidak berani untuk bersuara sekiranya pemimpin kita melakukan kesalahan, dan atau lebih dahsyatnya adalah kita merelakan diri kita dibutakan dengan kebenaran. Ya. Kita merelakan diri kita untuk tidak melihat kepada apa yang jelas di hadapan kita. And it's a sad thing kerana apabila perkara itu berlaku dan perkara itu
berulang kali kita relakan untuk berlaku, maka akhirnya kita sendiri lead the way blindly dan yang akan follow kita itu pun akan follow blindly. Ya. Betul. Itu yang merisaukan. Ya. Dan apabila kita terlalu taksub dan terlalu nak rasa macam semua apa yang pemimpin kita buat itu betul, dan kita gagal untuk melihat kelemahan-kelemahan ataupun the telltale signs of weaknesses, of errors di hadapan yang sehingga menyebabkan kita dah terlalu terjebak sehingga tahap taksub sampai tak boleh diterima akal. Dan itulah sebenarnya yang sedang berlaku. Ramai saya dengar yang bagi komen kat bawah ni berapa nak kena bayar, berapa y'all dibayar dan sebagainya. Percayalah, kadang-kadang kita pun tanya diri kita sendiri, Salim, kan, what are we doing? Ya, betul. Tapi you cannot stop us from talking. You cannot stop us from talking, especially when we give facts. Because it's not only us who are talking, you guys on the other side pun are talking more than us. So itulah sebenarnya demokrasi di Malaysia ini, dan itulah hak untuk bercakap. Tapi hak untuk bercakap itu, coming to what we are talking about, hak untuk bercakap sebegini ini nampaknya sekarang ini semakin disekat, semakin berkurangan, dan itulah yang ramai yang buat laporan polis semalam, seolah-olah macam ada intimidasi. Saya tak salahkan sebenarnya pihak berkuasa, saya cuma pernah komen dan saya mohon pihak berkuasa, agensi-agensi kerajaan, mereka-mereka yang bekerja sebagai penguat kuasa bagi pihak kerajaan, tolong jangan begitu mudah merelakan diri anda dipergunakan by the political masters. Itulah, tolong jangan selalu mudah sangat dipergunakan oleh political masters. Sebab kalau anda buat sedemikian, kami di Cili Kasih Taruk ini akan sentiasa mempersoalkan anda nanti. We will continue taking you to task. Yes, we will. Kita takkan takut, kita takkan gentar. Yalah, memanglah betul ancaman tu sentiasa akan ada, tapi tidak. Demi negara yang tercinta yang kita sayang, kita kasihi ini. Dan tadi budak-budak, you tengok dekat sini berapa banyak yang komen ni semua. Ini semua Rafiq saya nak bagi tahu you, mereka adalah budak-budak JKOM dan budak-budak yang diupah oleh Mami's Boy. Mereka ni semua, saya bukan nak tuduh tapi saya tahu. Saya ada banyak info saya dapat. Malah saya dapat info tadi, saya nak share sikit dengan pendengar-pendengar kita ni, penonton, pendengar. Dapat arahan ada 61 nama yang sekiranya mereka up dekat TikTok, maka TikTok Singapura yang menjaga kita direct. Termasuklah saya, 2 akaun saya tadi down. TikTok Singapura yang sendiri jaga, bukan TikTok Malaysia. Sebab ini arahan daripada orang atasan bahawa jangan bagi mereka ni bercakap. Jangan bagi mereka bercakap. Tutup mulut mereka, tutup. Bila cakap, tutup. Tadi Rafiq, yang menjadi masalah tadi, yang menjadikan saya punya akaun kena tutup ni, Rafiq nak tahu pasal apa tak? Sebab apa? Ini menarik Rafiq. Ini pasal saya nak menjadi seorang pembela kepada bosku Najib Razak. Saya nak membela Najib Razak supaya dia mendapat pengampunan. Saya mahu kembalikan Najib Razak ke pangkuan budak-budak yang datang serang. Mereka pun bodoh kan, mereka pergi serang orang majlis yang tak ada kuasa. Mereka pergi serang PN majlis. PN nak buat apa? PN ni pembangkang lahanat. Hampa pun bengap. Hampa pun bodoh satu macam. Kerbau ni hampa ni. Hampa pergi minta kat mereka nak tolong macam mana. Mereka bukan ada kuasa. Tetapi yang berkuasa, yang boleh bebaskan Najib adalah Anwar dan Zahid. Betul Rafiq? Sebab apa Anwar dan Zahid tak perlu tunggu hari special pun. Let's see, masa tahun 2018 apabila telah menangnya Pakatan Harapan 1.0, maka telah bermulalah proses untuk membebaskan Anwar. Berlaku dalam seminggu dan dalam tak sampai 2 minggu Anwar telah dibebaskan daripada penjara. Betul Rafiq? Betul. Jadi apabila telah dibebaskan, dia tak tunggu special day, hari kebangsaan, hari keputeraan. Tak ada. Kau nak buat, kau buat lembaga pengampunan punya meeting, dan kau dah siap, kau dah bagi recommendation pada Tuanku yang di Pertuan Agong, maka Tuanku yang di Pertuan Agong akan perkenankan apa yang kau bagi. Itu saja, bukannya susah pun. Betul tak betul Rafiq? Jadi saya kata saya akan menjadi seorang pejuang
untuk mempertahankan hak Najib Razak kerana Najib Razak telah dijanjikan oleh Zahid Hamidi selepas menjadi presiden seminggu akan dibebaskan. Okey? Jadi tapi benda tu tak berlaku. Jadi sekarang ni sampai budak-budak tu terpaksa pergi serang, membahayakan nyawa mereka sebab mereka mahu Najib dikembalikan kepada mereka. Boleh, Dek. Boleh dikembalikan kepada kamu semua. Pergilah minta kepada Perdana Menteri yang bernama Anwar Ibrahim serta Presiden UMNO yang bernama Zahid Hamidi, juga merupakan timbalan Perdana Menteri Malaysia. Minta kepada mereka berdua kerana mereka boleh buat, Dek. Mereka boleh. Kami ni, Rafiq, saya ni tak boleh buat apa. Kami boleh menangis kat tepi bucu katil je. Termasuklah Muhyiddin. Muhyiddin pun boleh menangis bersama-sama dengan kita dekat tepi bucu katil sebab kita tak boleh bebaskan dia. Kita tak ada kuasa. Betul tak, Rafiq? Itu Setuju. je abang Yang bagi ada tahu. kuasa lembaga pengampunan kalau berkenaan dengan kes SRC tersebut, 12 tahun penjara, 210 juta. Sampai sekarang kita tak tahu sama ada penjara denda 210 juta tu telah dibayar ke tidak. Untuk isu pengampunan Najib Razak berkenaan kes SRC, yang boleh uruskan lembaga pengampunan, dan lembaga pengampunan itu ialah sekarang ini tak ada menteri wilayah lagi kan? Sebab yang Menteri akan Wilayah duduk tu adalah menteri Anwar wilayah. Ibrahim juga. Yes, tak ada. Anwar Ibrahim juga. Ya, kan. So sepatutnya Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi lah sepatutnya bertiwik ramah untuk cuba sedaya upaya menggunakan wewenang mereka mencerangkinkan situasi dan mendapatkan pengampunan tersebut. Oh, cantik sekali semua ayat kau tiba. Bagus. Bagus, sangat cerakin, meluncurkan. Bagus. Jadi kita nak minta, bebaskanlah Najib. Janganlah pergi budak-budak dia pergi don't bark at the wrong tree, baby. Okay? You have to bark at the right tree. Itu je saya nak cakap lah kan. Jadi disebabkan itu saya cakap benda tu jadi panas, orang tengah ramai masa tu. Tiba-tiba mereka kata aku buat sexual violation. Apa? Jadi saya buat sexual violation dia kata. Sebab itu saya di ban. Dia akan buat bagi alasan suka hati dia lah. Padahal tak ada pun, you know. I was talking about karang busuk apa semua kan. Dia tak boleh. Dia bila kau usik orang perempuan yang tadi dengar suara dalam audio tu, video tu tadi. Kalau usik dia aja, orang number one atas tu dia akan terus bagi arahan, Singapore, ban! Maka ban lah kita. Maka hilang lah aku punya 2 ID tadi tu. Itulah cerita dia kan. Jadi saya tetap akan pertahankan Najib Razak supaya dia dibebaskan. Okey? Jadi tak boleh. Dan saya amat sedih ni kita cerita balik pasal video. Kalau Rafiq ada tengok video saya yang cakap bosku bagi arahan dia tak mau bekerjasama dengan DAP. You tengok siapa lagi satu orang yang sedang bercakap sama macam aku. Nama dia Isham Jalil. Isham Jalil adalah pegawai khas Najib Razak. Dia tak mau bekerjasama dengan dengan DAP. So Isham Jalil dengan saya cakap benda yang sama. Thank you Rajesh. Yes, I know. Okay, jadi kita ni memang bersama dengan geng-geng yang nak bebaskan Najib Razak. Because kau dah janji. Kalau kau tak janji lain cerita tau. Ini kau dah janji. Faham tak? Dia dah janji. Jadi apa yang bila kita cakap tu, saya bongkarkan pertemuan Ismail Sabri dengan Najib Razak. Tetapi anak Najib telah mengatakan saya jumpa ayahanda saya. Dia tak jumpa, ni semua wayang aja. You kalau nak tahu cerita sebenarnya apa, you nak tahu cerita daripada arahan daripada Najib, you kena tengok dekat Isham Jalil. Isham Jalil adalah orang bosku. Apa yang Isham Jalil cakap adalah arahan daripada bosku. You faham Rafiq? Jadi bila dia cakap sekarang ni, no DAP means no DAP. Bosku tak nak DAP. Bosku kata dengan PKR boleh tapi dia tak nak PKR lead. Apa maknanya tu? Maknanya bosku dah cakap sekarang ni, dia rasa dia akan lagi chance dia lagi bagus nak bebas bersama dengan PN ataupun yang lain selain daripada Anwar dengan DAP. Itu saya boleh cakap. Saya berani cakap benda tu lah. Okay? Jadi that's why sekarang ni Zahid Hamidi yang munafikan ajar debat kepada Isham Jalil. Saya rasa Isham Jalil dah ready. Isham Jalil kata okay on. Saya takut last minute nanti Zahid Hamidi akan tarik handbrake. You percaya tak percaya? Itulah cerita dia. Buka mata macam mana pun rakyat Malaysia,
yang harus buka mata dan bergerak sebenarnya adalah wakil rakyat. Sebab yang ada kuasa untuk mengabsarkan kekuatan seorang Perdana Menteri atau ada kuasa untuk membawa turun seorang Perdana Menteri adalah sebenarnya mereka yang adalah Dewan Rakyat. Nobody else. Yang memberi sokongan adalah wakil rakyat dan yang menarik balik sokongan juga adalah MP atau wakil rakyat. So, mungkinlah itu angle yang akan diambil oleh Zaid Hamidi untuk menyatakan, because dari segi political survival, correct me if I'm wrong, dari segi political survival, bukankah sebenarnya kalaulah Zaid Hamidi nak bantu bosku, bukankah ia akan sebenarnya mempunyai potensi untuk membahayakan kedudukan beliau sebagai Presiden UMNO? Tapi kan, kenapa kau janji? Kenapa kau tipu bosku? Kau gunakan pengaruh bosku untuk engkau mendapat presiden. Hingga terkeluarnya KJ, Hisham digantung, Syarif digantung. Banyak lah, banyak. Sebab apa? Kau bagi tahu dia, kau tolong aku dapatkan position aku, secure my position. I will make sure within 1 week you'll be released from the prison. Then what happened? Then dia kata Merdeka, YDPA punya birthday. Then dia kata September. Sampai ke hari ni dah masuk Oktober dah, Rafiq. Oktober dah, Rafiq. Rafiq, bajet nak bentang hari Jumaat ni, Rafiq. Tapi bosku masih Betul. merengkuk dalam penjara. Jadi kau tak rasa kesian ke? Janganlah tipu. Aku tak suka orang menipu, menganiaya orang. Tak baik. Tak baik. Tak nak buat, cakap tak nak buat. Jangan tipu. Dan seperti mana telah Ana kata tadi kepada penyokong-penyokong UMNO, ui, Halia bentuk ni pandai pedih betul. Bagaimana kamu melihat Anwar yang tidak berani untuk sound Israel dan kamu bersama dia, begitu juga bagaimana kamu melihat Zaid Hamidi yang telah menipu bosku. Takkan kerana pangkat sikit, kerana jawatan sikit, korang boleh lupakan bosku. Kesian bosku. Ha? Korang tak kesian ke? Ha? Sedih lah aku. Aku sedih tau. Dia dah bagi Sini, sorry. Sini saya mungkin berbeza pendapat sikit dengan Salim berkaitan dengan isu Najib Razak, kerana saya sesungguhnya percaya dan yakin, seperti mana saya yakin dan percaya dengan keputusan mahkamah dalam kes Anwar Ibrahim, saya juga percaya dan yakin dengan keputusan kes Najib Razak, di mana dia adalah telah keterangan undang-undang mencukupi untuk sambitan hukuman itu tak. ditetapkan You dan jangan salah dijatuhkan. faham. You jangan salah faham. Saya tak pertikai keputusan mahkamah. Saya minta pengampunan. Itu pasal saya tak setuju kalau nak buat retrial sekali lagi. Sebab kalau buat retrial sekali lagi pun, hasil dia akan datang sama juga. Okay? Hasil dia sama juga. Sebab itu saya cakap terus ambil pengampunan. Dia dah buat salah. Allah. Dia ambil duit SRC. Duit tu at least ada juga pergi bantu UMNO, pergi bantu rakyat apa semua. Yang tutup belakang ni bos. Maaflah, maafkan saya perbetulkan balik. Yang meliwat, ya, meliwat mengikut alasan penghakiman, meliwat memasukkan zakat ke dalam dubur sehingga air mani diketemui 4 cm dalam dubur tu. Ini untungkan siapa? Itu pun boleh diampunkan, takkanlah Najib tak boleh diampunkan. Kan? Lagipun bukan kita yang minta, saja. Mereka telah berjanji. Saya mewakili Najib sekarang ni menuntut janji. Itu je. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Feel me? Itu je. Ya, faham. Saya faham itu. Cuma saya merasakan bahawa when it comes to Najib memang bersalah, tapi Presiden tersebut, when it comes to perbicaraan tersebut, saya merasakan bahawa perbicaraan tersebut melalui fasa dan prosesnya, dan fasa dan proses tersebut sebenarnya telah pun selesai. Dan of course lah sekarang ini adalah masa untuk pengampunan. Tapi on the score of pengampunan pun, sebagai seorang peguam, saya kena maklum pada semua orang bahawa ramai lagi sebenarnya banduan-banduan lain yang juga entitled dan berkelayakan untuk mendapat pengampunan ataupun sekurang-kurangnya berada dalam line up untuk diampunkan. Adakah kita nak bersetuju bahawa patutnya
Najib Razak memperolehi kelebihan berbanding dengan orang-orang lain dalam line up untuk pengampunan tersebut. Saya Itu hanya pun satu menuntut point. janji. Betul, saya setuju. Kalau sekiranya tak ada perjanjian apa semua, saya tidak setuju untuk mohon untuk Najib diampunkan, biarkan dulu. Tetapi apabila kamu tolak, saya sekarang sedang menuntut janji. Saya sedang menuntut janji. Jadi Najib duduk di dalam, dia tengah fikir DAP tak nak ni kot. Okey, sebab itu dia buat, dia kata DAP ni memang tak boleh kawal, DAP memang tak nak dia dibebaskan. Satu. Yang kedua, dia tahu PMX dengan Zahid dengan Najib pun sama juga. Anwar dengan Zahid pun tak mau juga. Sebab apa? Pertama sekali, apabila kalau dia keluar, Zahid ada kat luar ni, Zahid tahu dia punya position untuk Presiden UMNO akan tergugat. Betul Satu. Yang kedua, apabila dia batuk sikit je tolong kasih kursi pekan tu kosong, sekejap je kursi pekan tu akan dikosongkan. Yalah, kau dia diampunkan kan? Jadi dia kosongkan situ, dia bertanding, dia menang. Bila dia menang, siapakah yang akan terancam sekali tuan? Anwar lah. Jadi cikgu dan anak murid dua-dua terancam. Jadi kamu rasa adakah dia akan dibebaskan? Tidak. Selagi Anwar dengan Zahid menjadi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, maka Najib tidak akan dibebaskan. Saya ulang. Yes. Silakan Rafiq. Menarik. Cuma dalam Cili Kasih Taruh ini kadang-kadang kita selalu ending kita macam ni, sesuatu isu atau topik sebab kita nak bagi anda semua fikir dan kita nak bagi anda semua untuk buat keputusan sendiri, dan kita takkan paksa kita punya views on you all. Cuma kita nak bagi statement atau pernyataan untuk you buat keputusan. We are not asking you to do a tunnel view because we are not the tunnel gang. The tunnel gang got everything tunnel. That thing tunnel, that thing also tunnel. No tunnel. We want you to have a spread, wide thinking. Think. Allah bagi otak, fikir, kaji. Apa kita cakap, kita hanya bagi cadangan ataupun pandangan kita supaya kamu semua berfikir. Allah bagi akal, berfikirlah kamu. Jangan menjadi manusia yang hina dan jijik, mengambil upah, ambil duit dan memberi komen-komen yang sangat tidak masuk akal. Tak cantik tu. Tak menarik. Allah tak berkat rezeki korang punya hidup tu. Jangan buat macam tu. End of the day, kita tetap adalah orang Islam yang kita hidup hari ni dan kita akan menghadap ilahi satu hari nanti. Maka apabila apa yang kita makan ni semua, kita kena tengok. Betul tak Rafiq? Setuju? Betul, setuju. Yang makan dan apa yang kita ambil dan sebagainya membawa saya kepada Don Pelangai. So saya terkejut sebab dia orang kata kalau nak beli beras atau dapat beras pergi ke Pelangai, boleh dapat beras. Betul. Free So, dapat free. Saya tidak turun ke Pelangai. Hari tu Salim ada turun ke? Saya turun. Turun pada malam terakhir di Pelangai sana. Memang betul kalau tengok ceramah, of course PN menang lah. Ceramah PN memang penuh orang, ramai kat situ. Lepas tu tapi kalau pergi ceramah ataupun Barisan Nasional ni dia bawa artis-artis pergi sana setiap malam selama 3 malam berturut-turut. Dia bawa macam-macam artis turun sana, Siti Nurhaliza lah, dengar macam-macam lah turun sana untuk nak bagi menghibur orang kampung. Dengar feedback daripada sana, orang kampung tak berapa suka pun, tapi salam 2 kampik berai. Pasal 2 kampik berai dengan sampui sikit yang besar, depa terus tak nampak apa dah, depa nampak dacing ya, depa undi lah tu. Jadi ini benda kalau mau cuci kepala ni semua, saya tak tahu 2 kampik berai boleh tahan berapa lama dan sampul surat tu bukanlah banyak mana pun. Ala-ala lah kot, seminggu 2 minggu boleh lah kot belanja. Habis tu nganga juga balik kan. Jadi saya tak tahu apa justifikasi yang boleh saya bagi untuk mereka menyokong UMNO dan PH ni. Saya tak tahu, saya tak boleh nak imagine. Sebab kau ada PM yang gagal tak tahu nak buat kerja. Lepas tu kau ada seorang perasuah yang telah dibersihkan. Maaf ya. DNA tu bagi saya macam tu lah saya nampak. Okay? Lepas tu kau ada parti yang asal kritik aja tu ada kena ni. Dan parti yang presiden parti tu telah menipu bosku dengan mempergunakan pengaruh beliau untuk mendapat jawatan. Akhirnya ditinggalkan begitu saja merengkot dalam penjara. Jadi inilah benda-benda yang buatkan adakah ahli UMNO tak sedari. Jadi bila kita ada kat sini, kita cakap kat korang-korang dengar,
Korang nilaikanlah Sri. Itu saja saya boleh bagi. Cili kasih taruh. Rafiq, silakan. Berkenaan dengan pelangai tu, saya dah buat bacaan awal dan saya dah lihat kepada numbers dalam undian parti masing-masing atau calon masing-masing, sorry. Dan saya lihat bahawa uh, nampaknya bahawa sokongan kepada calon PN itu ada meningkat sikit. Tak silap saya, betul Salim? Ada Ya. meningkat sikit. Tapi pada masa yang sama, Dia berjaya menafikan 1,000 undi lah. Dia dapat 1,000 undi ekstra. Of course, memang kita tak nafikan. Felda 3, dalam 3, 2 Felda telah dimenangi oleh PN. 1 dapat kat okey, BN, itu pun tipis. Padahal Felda used to be a fixed deposit for BN. Okay? betul. Bermakna itu telah mengatakan bahawasanya mereka tahu Muhyiddin Yassin aka mereka panggil Abah telah membantu orang-orang Felda. Okay, maknanya dia orang terima side of story of Muhyiddin because dia orang ada receipt. Dia orang tahu siapa yang bagi. Walaupun Anwar nak claim macam-macam tetapi mereka tahu end of the day yang akan decide adalah pengundi. Pengundinya adalah orang Felda. Orang Felda telah bersuara. The Felda people have spoken means to say they are with Muhyiddin Yassin and not with Anwar Ibrahim. So Maksudnya, Anwar, sorry brother. maksudnya 2 daripada 3 Felda tersebut peratus Dimenangi oleh kemenangan memihak pada PN. PN, yes sir. Dan yang menang satu tu pun tak banyak, sikit je. Jadi maknanya we are talking about fixed deposit tau, the Felda. Today is not fixed deposit anymore. Because why? Diorang kenang, diorang ada yang kat sini komen yang budak-budak dapat upahan ni, dia kata 33 bulan Muhyiddin Yassin gagal. Bayangkan Muhyiddin Yassin dengan Mak Sabri, kalau mereka berdua tidak menjadi Perdana Menteri kita dan sekiranya diterbalikkan ketika itu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kita ketika pandemik, awak rasalah Rafiq, apa jadi agaknya? Sekarang dia ada pun beras semua tak ada. Kalau masa tu beras tak ada apa, semua kita keluar pun tak boleh. You rasa-rasa macam mana? Can you imagine that? I cannot imagine lah brother. And I'm very scared now. I'm very scared. I pray to God that we don't ever again in our life, my kids, your kids, and our grandchildren will never ever face this kind of situation or this kind of leader who have a lot of tainted things, background. That's why kita kena cari pemimpin yang bersih atau kelihatan bersih. Bukan pemimpin yang dah jadi bekas banduan ni. We have to stop this kind of thing lah. The moment kau dah jadi bekas banduan ni, contoh macam Najib Razak pun kalau dah keluar, suruh dia jangan jadi PM lagi. Dia boleh bagi nasihat boleh, tapi untuk jadi PM tak payahlah. Bagi nasihat tak apa. Maybe his brain is good, apa semua. He can become an advisor. Okay? Once you are tainted, you are ex-con, sudahlah tu. Tak perlulah kita nak ambil. Okay? Kau bukan masuk macam Mandela, kau pergi berjuang menentang appetite. Kau ni kau punya appetite sendiri tau. Appetite kau luar tabi'i punya appetite. Itu masalah dia. Faham Appetite dengan appetite. You understand Appetite which is the yang bangsa punya dia nak kasi cleanse, and appetite is selera. Is dua perkataan yang bunyi sama, spelling lain, almost same lah. Appetite and appetite. So akhirnya apa yang kita lihat daripada Don Pelangai sampai ke parlimen ni, isu ni dibawa. Tak silap saya Arau membangkitkan isu tentang beras dan bagaimana beras itu tiba-tiba wujud dan sampai dengan banyak dari Pelangai. Dan lagi sekali minta maaf sebab kalau saya kritikal, minta maaf kalau saya mempersoalkan jati diri kita sebagai rakyat pun kita kena lihat juga. Adakah kita sorry lah, very sad. Adakah kita masih lagi minta maaf kalau apa yang saya katakan ni agak keras. Adakah kita masih lagi berharap pada 200-300 ringgit? Ya. Dan dengan 200-300 ringgit itu kita bagi undi kepada orang yang beri kita duit atau janjikan kita duit setiap 5 tahun. Kerana 300 setiap 5 tahun itu bersamaan dengan RM60 setahun, bersamaan dengan RM5 sebulan, bersamaan dengan lebih kurang berapa sen je satu hari. Kalau kita breakdown lah perkara tersebut. Sebab itulah value undi kita. Dan orang yang beri kita wang itu, dia takkan jumpa kita. Dia hanya akan jumpa kita 5 tahun lepas tu. Tapi aku tak boleh tahan lah. Macam mana pengundi-pengundi ni sanggup diperbodohkan?
Takkanlah orang kampung bodoh macam tu kan? Saya Minta saya orang cakap saya, tu. saya tak kata macam itulah reasonnya pelangai atau itulah reasonnya di tempat-tempat lain. Cuma Nampak setiap tak kali Rafi? election kelihatan perkara itu berlaku. Bagi sesuatu perkara yang berulang kembali berlaku, isunya sama berulang kembali berlaku, maka kita pun sebagai manusia yang rasional boleh melakukan deduksi sendiri ataupun uh, penakulan mantik sendiri bahawa perkara itu betul wujud. Ya. Atau selagi mana ianya diperkatakan selalu, maknanya someone has seen it, someone has taken it, someone has merasakan benda itu. So agak sedih lah kalau itulah sebenarnya yang berlaku dalam beberapa election yang lepas ataupun mungkin all the election all the while. Ya. So perkara ini sedih sebab rasuah saya katakan merupakan kanser besar kepada negara. Yang dalam Okay. Cili Kasih Taruk kita akan lawan yang membawa kita kepada isu kita yang terakhir malam ini, bercakap mengenai kanser, bercakap mengenai barah, bercakap mengenai rasuah. Saya nak Salim, saya nak tabik secara peribadinya senior saya di UIA, seorang yang saya main hoki bersama dengan beliau. Dia merupakan senior saya 5-6 tahun. Saya kenal nama dia sebagai Acok. Ramai orang di Malaysia kenal dia sebagai Datuk Muhammad Suhaili, CID Chief yang baru. Oh, Suhaili. Ya, CID ya. Chief yang Jabatan Siasat Oh, kawan Jenayah. you Kawan you Kawan saya, Alhamdulillah, dia senior saya di UIA. Dia seorang Yes, pemain Suhaili. hoki yang hebat. Tapi dia sekarang ini menjadi seorang pegawai polis tertinggi yang begitu hebat dan begitu kuat dia bercakap. Suaranya tu, bila saya kata suara, saya tak mean the physical suara. Suara beliau begitu lantang, memberi amaran-amaran kepada mereka-mereka yang sebenarnya rank lower dan beliau tapi memegang jawatan tinggi di daerah-daerah berkenaan polis. Beliau menyatakan stop doing all this nonsense. Serve the rakyat, serve with humility, dan lebih penting adalah janganlah, dia tak nak dengar dah isu-isu berkaitan dengan rasuah dan salah guna kuasa dan sebagainya. Very strong. Saya di Cili Kasih Taruk, kita respect apa yang dilakukan oleh beliau. Kita respect apa yang dinyatakan oleh beliau dan kita bersetuju dengan apa yang dinyatakan kepada beliau. Dan kita begitu berbangga kerana di Malaysia ini masih lagi ada individu-individu seperti Datuk Suhaili yang begitu lantang dan berani bersuara. It's not easy dalam force untuk bercakap mengenai perkara ini secara terbuka. Dan selepas beliau berkata, Salim, hari ini tak silap saya, IGP, Inspektor Jeneral Polis, Datuk Polis Negara pula keluar statement. Dia memberi amaran keras, tindakan keras mesti diambil terhadap mereka-mereka yang terlibat. Salim? Ya, saya sangat setuju Datuk Suhaili. Datuk Suhaili, I tabik you sir. Walaupun edisi siasat cakap macam-macam pasal you, I never trust them. I believe I can see your face and I'm always never wrong when I see someone's face. I daripada muda I tak suka Anwar. I know something's wrong with him. Same goes to Zahid. But you sir, I see you are a good man. Okay? Please jaga anggota you dengan baik-baik. Please make the police force become super beautiful. And kepada Tan Sri Razarudin, Tan Sri Razarudin, our KPN, sir, please lah sir. Kita ni rakyat Malaysia. Apabila kita cakap benda-benda yang betul, tolonglah jangan intimidasi kami lah. Tolonglah kami. Kami rakyat Malaysia yang menyuarakan hak untuk rakyat Malaysia yang lain. Kalau kami buat fitnah atau kami buat benda-benda yang tidak baik, tidak mengapa. Tapi kalau kami mengatakan benda yang benar, bahawasanya telah ada alasan penghakiman, contoh dalam kes liwat tersebut, maka tuan, seperti mana yang telah kita lampirkan dalam laporan polis tersebut, segala semua bendanya, dokumen-dokumen tu, maka referlah dengan dokumen tu semua. Itu saja, Rafiq. Ya, dia sebenarnya membawa kita pada isu yang selalu kita katakan, buatlah apa-apa tindakan pun, tapi buatlah menurut lunas undang-undang. Ya, betul. Sebab itu pagi tadi saya sempat bertemu dengan beberapa peguam. Saya ada kes di Mahkamah Tinggi Shah Alam pagi tadi dan saya sempat borak dengan beberapa peguam.
mereka melahirkan rasa kesal dan rasa risau mereka berkenaan dengan apa yang berlaku, di mana pihak SPRM telah sebenarnya menyerbu 2 firma guaman di Kuala Lumpur. Saya dah pernah buat video pasal benda ni, tapi since we are live now dan we are going to upload this later on, I'm just giving lagi sekali pandangan saya dari segi undang-undang. Siasatlah tak kisah, nak serbulah tak kisah, tak ada masalah. Nak sitalah dokumen tak kisah, tak ada masalah. Cuma lakukan dengan cara undang-undang. Pertama, adakah SPRM mempunyai kuasa untuk lakukan serbuan kepada mana-mana premis? Ada. Adakah SPRM ada kuasa untuk melakukan serbuan kepada pejabat peguam? Ada. Adakah sebenarnya SPRM mempunyai kuasa untuk minta dokumen-dokumen ataupun rahsia-rahsia ataupun fail-fail anak guam daripada pejabat peguam? Ada, tetapi bersyarat. Seksyen 46 mesti dipatuhi Akta SPRM 2009. Kena ada satu perintah yang diperolehi, yang ditandatangani, yang diluluskan oleh seorang hakim Mahkamah Tinggi membenarkan rampasan itu dibuat berkaitan dengan fail ataupun dokumen-dokumen peribadi. Tetapi tertakluk juga pada satu lagi syarat di dalam Seksyen 46 itu sendiri yang memungkinkan bahawa seorang peguam bela atau peguam cara itu atau peguam tidak harus menyerahkan sekiranya ianya akan membawa kepada breach of privilege tersebut, amanah antara seorang peguam dengan anak guam dia. So, ramai yang merasakan bahawa it's too much, benda tu tak patut berlaku, seharusnya mesti dilakukan lunas undang-undang. Ramai juga yang kritik kita, Salim. Dia kata, wah, tiba-tiba nak mempertahankan lawyer Tan Sri Muhyiddin dan sebagainya. Saya nak bagi tahu. Bukan. Kita tak pertahankan siapa pun. Mempertahankan mana-mana lawyer sebab dia parti politik. Kita mempertahankan dari segi undang-undang tersebut. Kalaulah lawyer itu dia telah terima notis dan itu pun kalau pun diterima notis daripada Hakim Mahkamah Tinggi daripada pihak SPRM, beliau ada hak untuk sebenarnya mempertahankan diri dan juga lawan perintah tersebut. Sebab itulah yang dibenarkan oleh undang-undang. Tetapi yang kita lihat sebaliknya adalah perlakuan-perlakuan begini, kita tidak boleh lari daripada fakta ianya dipolitikkan kerana ianya tidak dibuat dengan betul. Ianya dibuat dengan cara yang salah. Salah. Saya nak tanya sikit, Rafiq. Apakah mereka berjaya ambil dokumen tersebut atau tidak? Lawyer-lawyer berkenaan telah tidak serahkan dokumen. Mereka tidak berjaya ambil dokumen. Lawyer-lawyer berkenaan telah menyatakan bahawa ini adalah solicitor client privilege. Privilege ataupun kita tidak akan serahkan. Ini adalah hak antara saya dengan anak guam saya. Lawyer dengan klien. Saya tak boleh serahkan. Ini rahsia, ini pembelaan mungkin dan sebagainya. So, mereka tak serahkan. Ini yang saya tahu. Saya tak tahu apa yang berlaku selepas seperti itu. Tapi pada hari berkenaan, sebaik dapat berita, saya mengenali salah seorang peguam tersebut. Saya telah telefon dan beliau telah maklumkan, beliau telah membantah serbuan tersebut dan tidak menyerahkan dokumen dan mohon untuk notis itu diserahkan dan tidak dapat. Ya. Maaf telefon saya punya stand terjatuh tadi, terlanggar. Saya punya phone ni tak tahu berapa lama dia tahan, jatuh je kerja dia. Maafkan saya. Okey. Jadi betul. Okey, ni ada tadi dia kata, "Are you sure they never follow the rules?" Tolong you nak cakap ke you nak tolong maki dia? Okey, I nak cakap terus. Kita cakap dengan elok, Salim. Baik, kita cakap dengan elok je. Kita cakap dengan baik. Kita cakap dengan elok je. Kalau dia follow the rules, kita tidak pernah buat benda-benda yang tak elok ataupun tidak ikut pada undang-undang. Sama seperti mana saya masuk dalam satu room tu yang telah bertaksud dengan Anwar, saya bercakap dengan fakta mengenai kes apa semua, tetapi mereka telah memanipulasikan hukuman ataupun alasan penghakiman yang entah daripada mana dia dapat, yang pusing sampai keluar yang cerita suci lah tak suci lah apa semua. Saya walaupun bukan lawyer tetapi saya amat menghormati undang-undang, especially
apabila keputusan telah dikeluarkan di mahkamah, maknanya alasan penghakiman telah ada, maka kami menyanjung tinggi dengan segala keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah. Itu dia. So itu beza dia korang dengan kita. Saya cakap Najib Razak pun saya defend dia, tapi saya mengakui dia telah melakukan kesalahan, telah terbukti di mahkamah. Saya tak pernah kata dia dianiaya, tidak. Apa yang dia buat, dia dah buat, dia dah masuk penjara dah setahun dan sekarang. Dan yang saya nak tuntut dan saya nak bela Najib Razak sekarang adalah kerana janji. Janji yang mesti ditepati, bukan dicapati. Itu saja. Rafiq. Setuju juga, tapi saya masih berpandangan untuk kes Najib Razak itu, walaupun you kata tagih, janji dan sebagainya, for me simple. For me dari segi undang-undang terbukti dah proses mahkamah itu selesai. You ada view you sendiri daripada pengampunan, kan? Cuma ada yang bertanya tadi, mungkin kita ambil one last question dan kita wrap up untuk Cili Kasih Taruk, sebab kita di Cili Kasih Taruk ni adakah dokumen-dokumen boleh dirampas daripada pejabat peguam sedangkan ada solicitor client privilege. Section 46 Akta SPRM 2009 itu jawapan dia kat situ, dan di situ saja memang boleh dan boleh diarahkan untuk diserahkan selagi mana pihak SPRM atau pihak serbuan memperolehi satu perintah daripada seorang hakim mahkamah tinggi, itu pun tertakluk kepada solicitor client privilege. Dan yang lebih penting, saya percaya apabila ada mana-mana permohonan dilakukan di mahkamah tinggi sebelum order itu keluar, peguam tersebut boleh juga sebenarnya hadir untuk membantah permohonan tersebut. So, kita kena, rakan-rakan yang follow kita dan like kita dan juga komen kepada kita dalam Cili Kasih Taruk, kita sentiasa akan menekankan satu konsep, iaitu we are not asking you to follow what we are saying, tetapi kita memohon anda untuk faham sesuatu perkara sedalam-dalamnya sebelum buat keputusan. Sebab itulah sebenarnya Cili Kasih Taruk. Ya, betul. Cili Kasih Taruk. Dua bendi mau tepi taruh, tak nak bendi tak nak dua mau taruh. Sekarang tak nak. Tapi saya rasa lebih seronok lagi bila kita berdua saja untuk segmen Cili Kasih Taruk lah. Kalau bukan Cili Kasih Taruk, kita boleh ramai-ramai lah kan, supaya kita fokus macam ni. Walaupun saya kena block, tapi alhamdulillah muka saya nampak walaupun kecil. Sekarang Rafiq, you kena save ini video. Then nanti you send me by this Telegram, then I will upload lah. Macam biasa, I edit and upload. Macam biasa Salim, saya kena minta maaf. Saya kena minta maaf selalu. Saya akan cuba sedaya upaya untuk belajar benda ni dan hantar dekat you. Okay? Cuma sebelum kita go off on kita ada freezes. You frozen already, brother? Cili Kasih Taruk ni, kita berharap semua rakyat Malaysia, kita berdoa, kita bermunajat untuk Palestin. Kita Yeah, now you okay. Dan kita memohon supaya mereka-mereka yang sedang mempertahankan Masjid Al-Aqsa dan mempertahankan bumi Palestin, bumi Anbiya itu mendapat kemenangan. Dan saya nak bawa satu mesej yang penting, iaitu setiap kali saya bersama dengan mana-mana orang yang menjadi pejuang bagi Palestin di Gaza itu, mereka akan sentiasa ada satu doa sebelum kita tinggalkan mereka. Dia akan peluk kita dan dia akan doakan, dia kata, brother, insyaAllah one day or next year, you and me, we will solat in Masjid Al-Aqsa. Every time, Salim. So, itu adalah mesej yang betul-betul percaya bahawa mereka akan satu hari nanti bersama dengan kita sebagai brothers and sisters dalam Islam untuk sama-sama berada dan solat di Masjid Al-Aqsa. Dan dari Cili Kasih Taruk, kau dah kena ban ke Salim? Salim? Dari Cili Kasih Taruk, kita sentiasa akan mendoakan kemenangan bagi Palestin. Kita sentiasa akan mendoakan kehancuran bagi rejim Zionis Israel. Kita sentiasa akan mendoakan kesedaran di kalangan kita di Malaysia dan di serata dunia untuk sentiasa bercakap dan memperjuangkan isu Palestin. Dan lebih penting lagi, kita sentiasa mendoakan supaya kita semua ini menjadi ejen-ejen untuk create awareness kepada isu ini
kerana ini merupakan satu isu yang penting, ini merupakan satu isu yang sebenarnya merentasi agama, ia sebenarnya satu isu kemanusiaan. Bayangkan, saya juga difahamkan bahawa semenjak 10, 12, 13 jam yang lepas, pihak IDF atau Israel Defense Force dan juga Kementerian Pertahanan Israel, rejim Israel telah melancarkan bom-bom fosforus. Maknanya bom tu meletup, dia akan jatuh fosforus ke atas, akan menimpa kepada mereka-mereka yang menjadi sebenarnya masyarakat awam di Gaza. Kanak-kanak, wanita, orang tua dan sebagainya yang sekarang ini menjadi mangsa serangan dan seolah-olah terperangkap, tidak boleh ke mana-mana. Kita juga mendapat perkabaran dan berita bahawa apa yang berlaku sekarang ini adalah Amerika Syarikat telah pun menghantar lebih kurang 20 ke 25 tambahan F-16 dan juga kekuatan tentera laut mereka semakin menghampiri untuk membantu serangan-serangan yang sekarang semakin menebal, semakin hangat, semakin besar, semakin lantang daripada Israel atau rejim Israel ke atas Gaza tersebut. So apa yang berlaku sebenarnya rakan-rakan adalah merentasi agama. Ia sebenarnya merupakan satu humanitarian crisis. Betul. So dalam Cili Kasih Taruk, saya baru bagi tahu Donald Salim, dalam Cili Kasih Taruk, kita bersama dengan Palestin, kita bersama dengan mereka-mereka yang mempertahankan bumi Anbiya tersebut dan kita bersama untuk mengecam dan mengutuk perbuatan-perbuatan zalim oleh rejim Zionis. Betul Salim? Betul, setuju. Jangan menjadi seorang yang kondom, yang tak berani nak buat. Kenapa saya masih lagi mencari jawapan? Kita umat Islam, kita harus menentang dan Israel, Zionis ini, okey? Kita mesti pertahankan hak Palestin. Kita mesti pertahankan hak Palestin. Bukan sebagai umat Islam je, apa kata Rafiq, tetapi sebagai sifat kemanusiaan. Mereka dizalim, dipukul, dibunuh, dihalau keluar dari rumah sendiri. Cuba imagine kalau itu berlaku pada kita, apa perasaan kita? Letakkan diri kita, have some empathy. Letak diri kita dalam keadaan orang Palestin. Itu saja saya nak cakap. Alright, Cili Kasih Taruk. Cili Kasih Taruk, kita akan bersama dengan anda, pray for Palestine and always remember bahawa anda ada hak untuk bersuara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dan Assalamualaikum. Dan tolong dapatkan update setiap hari daripada Rafiq sebab Rafiq ada direct contact daripada Palestin. InsyaAllah dia akan update anda semua. Jangan lupa follow M. Rafiq Rashid dan follow saya Salim MSI 8008 dan follow yang lain-lain akaun apa semua saya ada tu. Cili Kasih Taruk dan Salim Iskandar. Thank you. Dan kami juga boleh diketemui di Twitter. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.